TV KPM. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat datang ke Sembang Aktif. Wah, itu gaya apa pula Abang Akmal? Itulah gaya hoki. Macam lain je kan? Kenapa saya buat gaya hoki? Kerana kali ini di dalam Sembang Aktif, kita nak bercakap mengenai pembangunan atlet murid sukan hoki. Jadi saya pasti murid-murid yang aktif dalam sukan hoki, termasuklah ibu bapa yang menonton ini, saya pasti anda kena setia bersama dengan saya selama 1 jam ini. Kerana apa? Kerana saya juga bersama dengan seorang atlet hoki. Orang kata orang kuat hoki lah. Siapakah beliau? Inilah dia, saya memperkenalkan Dr. Izham bin Mat Isa selaku penolong pengarah unit kejurulatihan di sektor kurikulum, kejurulatihan dan penggalakan sukan kurikulum dan kesenian. Apa khabar Doktor? Sihat Doktor? Ya, terima kasih Mas. Sihat. Alhamdulillah. Inilah dia. Katanya pernah bermain bersama-sama dengan Datuk Minawan, betul ke? Semasa di bangku sekolah. Dululah. Nampak tu dapat main bersama-sama itu merupakan salah satu orang kata pengalaman yang cukup berharga kan? Ya, betul. Ya, tapi malangnya kita tidak dapat membawa Datuk Minawan kerana sibuk jadualnya. Dan kalau kita nak bercakap pasal sukan hoki ni, saya pasti murid-murid suka sangat dengan sukan hoki ni. Kerana apa? Kerana zaman sekarang ini telah banyak kemudahan-kemudahan diberikan, betul? Dan betul, juga prasarananya dan dari segi pembangunannya yang mana sedikit sebanyak, bukan sedikit sebanyak, tapi membantu murid-murid ini menjadi atlet hoki kebangsaan ataupun Malaysia berjaya. Baik, kalau kita nak bercakap mengenai sukan hoki ni kan, mungkin kita nak mulakan dulu dengan soalan di level yang pertama. Soalan yang biasa-biasa dulu kepada Dr. Izham kita. Doktor mungkin boleh kongsikan antara sejarah pembangunan atlet murid di dalam sukan hoki ini, Doktor. Okey, terima kasih Amal. Pembangunan sukan hoki dalam kalangan atlet murid sekolah bermulanya dengan tertubuhnya Majlis Sukan Sekolah Malaysia pada 3 Mac 1958. Lama dah. Dah lama. Melalui yang kita shortname sebagai MSSM ini, sukan hoki telah menjadi salah satu sukan yang tersenarai dalam kejohanan sukan MSSM dan digiat dibangunkan di peringkat sekolah bermula daripada sekolah rendah hinggalah ke sekolah menengah ke hari inilah. Seterusnya program pembangunan sukan hoki ini juga diperhebatkan dengan adanya program khusus seperti program Tunas Cemerlang pada tahun 1989 dan program pembangunan sukan Teras Prestasi Tinggi pada tahun 2004 diikuti dengan Sukan Prestasi Tinggi Sekolah pada tahun 2007 dan seterusnya dipermunikan lagi kepada pembangunan dengan adanya program pembangunan hoki Wan Mas pada tahun 2010 dan diikuti yang terkini pada tahun 2020 iaitu pembangunan program pembangunan hoki negara atau lebih dikenali sebagai NHDP pada tahun 2020 iaitu National Hockey Development Program. Itu antara program-programnya. Ya, program-programnya yang telah dirangka secara sistematik lah selepas pada tahun 89 permulaannya itu. Baik. Doktor, kalau dari segi latar belakang kan mengenai pembangunan sukan hoki di sekolah-sekolah, bagaimana pula Doktor? Latar belakang pembangunan hoki di sekolah berdasarkan apabila wujudnya dasar satu murid satu sukan iaitu 1M1S. Yes, 1M1S yang mewajibkan setiap murid menyertai sekurang-kurangnya satu aktiviti sukan di sekolah dan salah satu sukannya adalah sukan hoki. Melalui program ini kemahiran murid dapat digilap daripada masa ke semasa. Murid yang berpotensi tinggi akan dikenal pasti melalui program Sukan Prestasi Tinggi Sekolah itu sendiri iaitu SPTS yang dijalankan di pusat-pusat latihan daerah ataupun kita lebih dikenali sebagai Pusat Kecemerlangan Sukan KPM
yang berkualiti iaitu di sekolah sukan negeri, sekolah sukan dan seterusnya ke sekolah sukan Malaysia. Ya. Okey. Pada masa yang sama, murid-murid ini juga terlibat dalam program-program pembangunan peringkat nasional seperti program yang berlangsung sebelum ni kita kenali sebagai Tunas Cemerlang, Sukan Trust Prestasi Tinggi, Sukan Prestasi Tinggi Sekolah, One Mas, dan yang terkini adalah daripada NHDP, daripada Akar Umbi itu sendiri, dengan melibatkan murid-murid di sekolah rendah dan juga di sekolah menengah. Seterusnya dia melibatkan kejohanan di peringkat sekolah, iaitu 1M1S, Majlis Sukan Sekolah Daerah, MSSD, Majlis Sukan Sekolah Negeri, MSSN, dan seterusnya ke peringkat MSSM, iaitu Majlis Sukan Sekolah Malaysia. Di samping kita juga ada Liga Hoki KPM. Oh, saya pernah dengar mengenai Liga KPM kan? Liga Hoki KPM. Ia adalah tempat di mana murid-murid ni mendapat pengalaman bermain, bertanding dan menunjukkan bakat serta kemahiran yang yang melalui latihan yang berstruktur secara sistematik. Itu dia. Kalau kita dapat lihat sini apa yang diterangkan oleh Dr. Izham sebentar tadi kan, banyak program sebenarnya, betul, yang telah dilakukan daripada pihak KPM sendiri. Tapi antara objektif utamanya dalam pembangunan atlet ini di dalam sukan hoki ni apa antaranya, Doktor? Okey, objektif utama pelaksanaan program pembangunan bagi sukan hoki ini adalah sebenarnya untuk mencungkil dan menggilap bakat-bakat murid dalam sukan hoki untuk meningkatkan ke peringkat yang lebih tinggi, sehingga akhirnya menjadi pelapis muda yang akan menyertai mewakili negara di dalam sukan hoki, dan menjadi pemain ataupun menjadi jurulatih yang profesional di peringkat antarabangsa. Okey, selain daripada itu, melalui program dan pembangunan ini juga murid dapat diberikan latihan yang berstruktur dan terancang serta pertandingan yang kompetitif untuk memacukan mereka ke arah yang lebih profesional dan berkualiti agar negara kita tidak ketandusan pemain-pemain muda yang berbakat dan juga jurulatih-jurulatih yang berkaliber. Ya, itu dia. Kalau kita sebut pasal sukan hoki ni kan, ini merupakan salah satu sukan yang cukup seronok sebenarnya kan. Bukan sahaja dapat kita mengeratkan satu rahim antara rakan-rakan yang lain, tapi juga membantu dari segi badan kita sentiasa cergas. Betul, kan. Tapi saya pasti mungkin ada di kalangan ibu bapa maupun murid-murid kan, cakap pasal hoki ni, doktor, apa keistimewaan sukan hoki ni? Adakah dia buat bola saja, sumbat masuk dalam gol, dah habis macam tu saja? Doktor, silakan. Okey, terima kasih Abang. Di mana di dalam sukan hoki ni, keistimewaan dia adalah dalam daripada aspek kecergasan, dia meningkatkan kekuatan otot kaki kita dan juga tangan. Di samping dia meningkatkan koordinasi dan koordinasi mata dan juga keseimbangan tubuh. Ya, betul. Di mana pergerakan kita ni, dan di samping itu ia juga membakar lemak dan kalori ni di atas kajian yang telah dibuat oleh Sekolah Perubatan Harvard pada tahun 2021. Dia mengatakan sekurang-kurangnya seorang pemain hoki ni dia membakar kalori dia lebih kurang 240 hingga 336 kalori untuk dalam masa 30 minit. Itu bersamaan dengan kalau seorang atlet maraton itulah kan. Wah, seorang atlet maraton kan. Dia berlari ada dalam 5 hingga 7 kilometer sebenarnya, betul? Ya, okey. Selain daripada itu, permainan hoki juga dia memupuk semangat berpasukan. Yang mana dia bila berpasukan dia mempunyai disiplin yang sangat tinggi. Betul. Di samping semangat kerjasama, perpaduan dan juga tidak ada unsur senior junior. Di mana kan peringkat umur yang kita adakan tu dia biasanya kalau MSSM ke bawah 12 tahun, dia bawah 12 tahun dia bukan saja 12 tahun, dia ada 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun. Sama juga bawah 18 tahun. Dia berada di tingkatan 4, tingkatan 5 kan. Jadi dia tak ada unsur senior ataupun junior. Betul. Jadi beberapa contoh yang dapat adalah di pasukan kebangsaan kita pun sekarang ada daripada peringkat junior yang ada di dalam tim tu. Tapi mungkin kalau doktor nak kalau saya boleh katakan,
sukan hoki ini sebenarnya lagi penat dimainkan berbanding dengan sukan bola sepak, betul tak? Betul lah. Sebab kalau sukan bola sepak ni kita hanya bawa bola menggelecek menggunakan kaki saja. Betul. Tetapi yang ini satu badan, betul tak? Dengan Betul, kita posture kita yang kena membongkok, kena pula mengawal kayu hoki tersebut. Betul. Dan juga, cakap macam pemain kebangsaan ya. Okey, baik murid-murid, kita banyak lagi kita nak bincangkan mengenai topik kita kali ini iaitu pembangunan atlet murid dalam sukan hoki. Tetapi kita nak berhenti rehat dulu pada anda semua. Jangan ke mana-mana. Selepas ini kita akan kembali dalam Sembang Mana tu Doktor? Sembang Aktif. Selepas ini. Ya. Baik, masih lagi menyaksikan Sembang Aktif. Murid-murid, itulah gaya seorang pemain hoki yang berkaliber dan berdisiplin tinggi ya. Okey, baik doktor. Kalau kita bercakap mengenai apa antara program-program yang telah diadakan maupun telah dijalankan daripada pihak KPM sendiri, apa antaranya? Mungkin doktor sendiri boleh kongsikan program dan aktiviti pembangunan atlet di dalam sukan yang saya rasa mempunyai disiplin yang cukup tinggi, iaitu sukan hoki. Silakan doktor. Masya-Allah. Okey, antara program dan aktiviti pembangunan atlet sukan hoki ni adalah yang sedang berjalan sekarang adalah sukan prestasi tinggi sekolah. Okey. Dia berada di setiap pusat latihan daerah, di sekolah sukan negeri dan juga di sekolah sukan Malaysia. Di samping ni kita juga ada program yang bekerjasama dengan Majlis Sukan Negara dan Konfederasi Hoki Malaysia, iaitu NHDP, National Hockey Development Program. Okey. Okey, pada tahun 2022 kerjasama dengan MSN dan KHM tu kita telah kali pertama adanya Piala Minawan. Yang tahun bila tu? Tahun 2022. Baru lagi. Di mana kita melibatkan 3 negara. Negara luar di samping pusat latihan daerah kita lah. 3 negara tersebut adalah Singapura, Jepun dan juga India. Termasuk kita Malaysia ada, jadi totalnya ada 4 lah. Termasuk kita menyenaraikan beberapa tim daripada pusat latihan daerah dan juga pusat latihan negeri yang ada di itu. Kita bermain lebih kurang dalam 12 tim lelaki. Okey. Di samping tu kita pula ada di bawah KPM sendiri, kita ada Majlis Sukan Sekolah Daerah, Majlis Sukan Sekolah Negeri dan juga MSSM lah. Pada bulan September tahun lepas, MSSM hoki kita jalankan di Pahang, Kuantan Pahang pada tahun lepas. Dia kategori bawah 12 tahun lelaki perempuan dan juga bawah 18 tahun lelaki dan perempuan. Itu dia. Itulah antara program-program yang dijalankan, betul kan? Tapi saya pasti sebelum program-program ini dijalankan, bagaimana program-program ini dirangka pada awalnya doktor? Sehingga program ini saya pasti ia berjaya. Doktor. Okey. Antara aktiviti dan program yang dirangka pada ketika ini adalah diterajui oleh KPM sendirilah, iaitu di bawah bahagian sukan, kurikulum dan kesenian. Bersama Jabatan Pendidikan Negeri. Dia melibatkan di mana wujudnya pusat latihan daerah di Sekolah Sukan Negeri dan Sekolah Sukan Malaysia. Okey, bersama dengan pemegang taruh kita iaitu Majlis Sukan Negara dan juga Kesatuan Hoki Malaysia, Konfederasi Hoki Malaysia. Okey. Ini kerana semua atlet di bawah 18 tahun ni, berumur bawah 18 tahun adalah di bawah bidang kuasa KPM. Jadi kalau program-program yang dijalankan semua kitalah di KPM yang merangka program tersebut. Ya, dan kalau kita nak cakap kan, seorang atlet yang berjaya datangnya daripada jurulatih yang hebat. Dan kalau kita nak sebut mengenai jurulatih ini, saya pasti untuk memilih jurulatih yang betul-betul hebat untuk membimbing atlet-atlet ini pun saya pasti ada beberapa kriteria-kriterianya. Betul, doktor? Betul. Macam saya, adakah
cukup layak. Ini apa antara kriterianya untuk memilih jurulatih di dalam pembangunan sukan hoki ini, Doktor? Terima kasih, Amal. Okey, keutamaan adalah diberi kepada jurulatih sekolah yang mempunyai sijil berdasarkan kelayakan daripada SPKK 1, kedua dan tiga, dan mempunyai pasukan ataupun guru sukan ataupun guru biasa yang menawarkan diri untuk menjadi jurulatih, serta mereka juga sukarela untuk mengambil kursus dan juga sijil yang sepatutnya berdasarkan SPKK yang diadakanlah di mana guru tidak semestinya guru sukan yang untuk mengajar, di mana kemahiran dia yang ada mungkin daripada pengalaman, daripada ni, dia pun kita beri keutamaan kepada guru-guru yang berminat dia lah. Itu dia, Doktor. Jurulatih kita dah pilih dah. Kan? Sekarang ni atlet ni macam mana dari segi pemilihannya, Doktor? Okey, daripada segi pemilihan atlet, kita melalui program mengenal pasti bakat. Iaitu TID dan juga talent scouting di peringkat PPD, JPN dan juga di BSK, bahagian sukan dan kurikulum sendirilah, yang melalui kejohanan di bawah kendalian KPM seperti Majlis Sukan Daerah, Majlis Sukan Negeri dan juga MSSM, termasuk Liga KPM. Di samping itu kita juga ada kejohanan jemputan yang dibuat oleh Sekolah Sukan Negeri ataupun Sekolah Sukan Malaysia. Jadi di situlah kita mengenal pasti pelajar-pelajar ni, murid-murid ini daripada identified kita. Itu dia. Baik, kita ada soalan datangnya daripada social media ni. Namanya Tuan Samsudin. Ini bukan. Dia tanya ni, bila selalunya pemilihan berlangsung dan diadakan, sebab kata anaknya suka sangat hoki dan berbakat ni. Ini Tuan Samsudin daripada mana? BSKK. Silakan, Doktor. Okey, biasanya pemilihan dibuat dalam kejohanan dianjurkan oleh KPM pada awal tahun. Awal tahun. Jadi dia buat pemilihan dan juga di dalam kejohanan diadakan sepanjang tahun. Kita senarai pendek kan. Kemudian pada awal tahun kita akan panggil dia berkumpul untuk kita adakan mengenal pasti daripada talent scouting lah, pemilihan secara TID dan sebagainya. Dan saya pasti kalau murid-murid dan juga jurulatih yang telah dipilih kan, mungkin mereka akan berfikir, apa antara peluang keemasannya? Apa kelebihannya sekiranya terpilih dalam program untuk sukan hoki ni, Doktor? Okey. Peluang dan keistimewaan yang boleh diambil oleh jurulatih dan murid di dalam program pembangunan hoki ini adalah bagi jurulatih, dia mereka dapat meningkatkan lagi kompetensi dan juga profesionalisme mereka dalam kejurulatihan hoki. Okey, kerana terbabit dalam melalui terdapat peruntukan dan juga kursus-kursus kejurulatihan yang diadakan dan juga kejohanan-kejohanan yang disediakan oleh pemegang taruh tadi. Itu dia antara peluangnya kan, peluang keemasan. Dan bila pemilihannya tadi, Doktor mengatakan pada awal tahun. Pada awal tahun kan? Jadi itu kalau nak dapatkan informasinya, tanya kepada jurulatih tersebutlah. Boleh melalui jurulatih dan boleh juga kepada website MOE sendiri. Kita ada yang tertera dan yang dikendalikan oleh bahagian sukan, kurikulum dan kesenian. Dan melalui website yang diwar-warkan lah. Dan kita pun ada juga ada di dalam media-media sosial lah untuk keluarkan iklan-iklan berkaitan. Baik, kalau kita bercakap juga mengenai antara program pembangunan atlet murid dalam sukan hoki ini, saya rasa ini telah dah berapa tahun tu, Doktor, untuk murid ini digilap bakat mereka untuk menjadi atlet yang berjaya tu? 10 tahun ada atau lebih sebenarnya? Lebih sebenarnya kan? Lebih. Nampak tak? Sebab tu macam apabila kalau saya membuat rancangan Sembang Aktif ini kan, saya dapat banyak antara perkara-perkara yang sebenarnya murid-murid cukup beruntung kan.
kerana telah banyak program-program yang dijalankan oleh pihak KPM ini sendiri, Doktor. Baik, macam mungkin saya nak tanya juga mengenai antara kemudahan prasarana kan. Sebab kita tahu kalau hoki ini salah satu perkara yang mungkin murid-murid ini akan berfikir kan, wish kalau nak main sukan hoki dekat sekolah saya ni ada padang bola je dan juga track sintetik untuk acara balaban, untuk membuat orang kata acara larian lah kan. Tetapi kalau untuk sukan hoki ni sekolah saya tak ada pula. Nak main kat belah sana pun sekolah, mungkin di sekolah 2-3 km daripada rumah dia lah kan pun tak ada juga. Jadi mungkin itu juga membantut minat murid ini di dalam sukan hoki ini. Walaupun ada di kalangan anda ingin sangat bermain sukan hoki. Betul tak? Betul. Yang mana soalan itu doktor kena simpan dulu jawapannya. Agak berpeluh soalan itu ya. Okey, kepada anda semua, jangan ke mana-mana. Selepas ini kita akan kembali dan dapatkan jawapan tersebut daripada Dr. Izham. Inilah dia Sembang Aktif. Baik, masih lagi menyaksikan Sembang Aktif. Bersama dengan saya Akmal Nazir dan juga ini dia mempunyai pengalaman dalam sukan hoki 30 tahun. Dr. Izham kita kan jangan tanya berapa umur dia sekarang kalau 30 tahun. Jadi Baru 24. baru 24. Okey, doktor. Macam sebelum kita berhenti rehat tadi kan, saya menanyakan mengenai kemudahan orang kata padang hoki ni. Sebab kita tahu tak semua sekolah yang ada padang hoki ataupun kita panggil mini turf, betul? mini turf. Jadi apa kemudahannya ataupun bagaimana keadaan itu sekarang, Dr. Izham? Pada hemat kami, ia masih boleh ditingkatkan. Namun begitu, kita di KPM sendiri telah menyediakan peruntukan untuk menyediakan turf di beberapa negeri dan di seluruh negara. Turf-turf yang disediakan adalah berhampiran dengan sekolah ataupun boleh dikatakan di dalam sekolah tu pun sendiri ada, seperti di Perlis kita sediakan di sekolah menengah Kuala Perlis. Di Padang Miding, di sebelah timur kita sekolah menengah Padang Miding. Di Ipoh Perak sendiri kita ada sekolah sukan negeri kita, iaitu sekolah sukan Gunung Rapat. Itu kuat sikit sebutnya. Dan di samping tu juga KPM sendiri ada stadium dia sendiri, iaitu di Lembah Pantai Kuala Lumpur. Itu baru betul? Itu dah lama, baru naik taraf, dibaik pulih daripada segi sintetik dia tu. Dan di samping tu juga terdapat sekolah-sekolah yang jauh dengan turf yang disediakan. Dia orang lebih proaktif, di mana dengan inisiatif sendiri, dengan bantuan PIBG, mereka membangunkan mini turf. Seperti yang dilakukan oleh SMK Anderson Ipoh, SK Seri Ampang, SK Seri Kinta. Semua sekolah seni di Ipoh, di mana mereka ambil turf yang telah yang lama yang dikita semula dijadikan mini turf di sekolah mereka. Nampak, jangan tanya kenapa kalau negeri Perak itu kuat bermain sukan hoki Baik, tapi dari segi program ini juga, adakah KPM bergerak sendiri ataupun ada juga bekerjasama dengan agensi di luar, doktor? KPM mempunyai jalinan kerjasama dengan rakan strategik dan juga agensi seperti Konfederasi Hoki Malaysia dan juga Majlis Sukan Negara serta TMB dalam program-program pembangunan di peringkat nasional dan negeri, serta program khusus yang melibatkan pusat kecemerlangan di KPM seperti pusat latihan daerah, sekolah sukan negeri dan juga sekolah sukan Malaysia. Itu dia. Dan dari segi bentuk kerjasama yang dijalinkan tu, mungkin doktor
boleh kongsikan juga? Bentuk kerjasama yang dikongsikan adalah daripada segi kejohanan. Mereka menyediakan kejohanan. Okey. Jadi KPM menghantar murid-murid untuk menyertai kejohanan tersebut. Yap. Dan Konfederasi Hoki Malaysia dia menyediakan kursus-kursus kejurulatihan kepada jurulatih kita dan mengeluarkan persijilan untuk mereka dalam sijil spesifik 1, 2 dan 3. Dan begitu juga Konfederasi Hoki Malaysia menyediakan teknik-teknik kepakaran daripada segi latihan dan taktikal, permainan yang terkini dan juga di samping Majlis Sukan Negara membantu kita daripada segi teknologi sukan, iaitu daripada segi video analisis dan juga latihan kejegasan dan juga dibantu oleh ISN di dalam kecederaan dan sebagainya. Itu dia, dan saya pasti untuk kalau kita melakukan satu program ini, ianya merupakan satu perkara yang cukup panjang. Pahit pun ada, manisnya pun ada. Tapi kalau nak cakap mengenai pahitnya dari segi cabarannya kan doktor, saya pasti terdapat juga beberapa cabaran yang ditempuhi oleh pihak doktor sendiri kan, daripada KPM itu sendiri. Doktor. Betul, Kamal. Di mana cabaran yang kita hadapi dalam program pembangunan ni adalah daripada segi peruntukan kewangan. Okey, kemudian jadual waktu yang amat padat di sekolah, iaitu beban jurulatih itu sendiri, di mana ia adalah sebagai seorang guru sekolah. Dan daripada segi logistik, pengangkutan kan, dan juga mengimbangi waktu pembelajaran dan juga latihan atlet murid yang terlibat ini. Betul. Di mana sesi persekolahan di waktu pagi dan guru ataupun atlet murid itu kena datang pula pada waktu petang, ataupun pada hari Minggu ataupun hari Sabtu untuk menjalankan latihan. Kalau kita tahu yang Kemal, untuk menyediakan seorang atlet yang berdisiplin dan ini bukan mengambil masa yang singkat, Kemal. Dia memerlukan satu masa yang agak panjang. Dan dari segi strategi ini pun kena betul-betul kan? Betul. Ya, dan kita juga tahu dari segi masa itu, time management daripada murid itu juga memainkan peranan yang penting. Betul. Dia belajar pun belajar juga, sukan pun dia kena seimbang. Betul. Supaya nanti dia sukan je, akademik nanti kan menjadi salah satu isu pula yang lain timbul. Baik, kalau tadi doktor ada bercakap mengenai cabaran, bagaimana kita nak atasi cabaran tersebut tu, doktor? Adakah kita hanya melihat sahaja ataupun ada beberapa perkara-perkara yang telah dilakukan untuk mengatasi cabaran tersebut? Okey, Kemal. Kami di kementerian sentiasa cuba mengatasi cabaran-cabaran ini melalui beberapa kaedah seperti perbincangan bersama dengan rakan-rakan pemegang taruh kita, iaitu daripada segi kaedah situasi menang-menang yang biasa digunakan berdasarkan kepada kemampuan dan keupayaan KPM dan juga pemegang taruh dalam menyelesaikan segala cabaran yang ada. Seperti kejohanan tu kita bahagi-bahagilah di antara persatuan, seperti contohnya Kesatuan Hoki Malaysia, dia mempunyai kejohanan di awal tahun dan kita sebagai KPM mungkin ambil kejohanan tu pada tengah tahun, di mana kejohanan tenaga nasional Malaysia dijalankan pada bulan November dan sebagainya, di luar musim persekolahan. Jadi kita kebanyakannya kita biasanya menang-menanglah, di mana kita mengambil inisiatif membantu di antara agensi-agensi yang berkaitan. Orang kata menang-menang tu win-win situation lah. Win-win situation. Bukan murid-murid tak tahu menang-menang. Apa yang menang? Apa yang kalah? Kan? Baik, doktor, sebelum kita berhenti rehat ni kan, kita tahu juga pertukaran sesi di sekolah, di peringkat sekolah pun dah bertukar, betul tak? Maksudnya kalau dulu kita tahu bulan Januari je murid-murid ini akan masuk sesi yang baru, tahun yang baru, kisah yang baru, guru yang baru. Kan? Jangan sekolah yang baru, sudahlah setiap tahun tukar sekolah pula kan. Dan dari segi program ini juga sedikit sebanyak ada terganggu tak apabila ada pertukaran sesi, sebab kita tahu bulan 3 merupakan sesi yang baru kan berbanding dengan bulan Januari sebelum ini. Doktor, secara ringkasnya. Untuk memang ada orang kata adalah juga cabaran kepada kita, di mana kita
menyahut cabaran tu di mana kita sendiri akan mengenjakkan jadual-jadual yang kita telah planning kepada tarikh-tarikh ataupun bulan-bulan yang berkaitan. Itu dia. Maksud tidak ada masalah lah. Tidak masalah. Ya. Okey, baik, kita nak berhenti rehat sekali lagi pada anda semua. Jangan ke mana. Selepas ini kita akan kembali dalam Sembang Aktif. Doktor, maksudnya kalau macam kayu hoki tu, kalau saya nak pilih tu kan, dia jenis kayu yang meranti. Oh, ya, dah mula. Baik, masih lagi menyaksikan Sembang Aktif bersama dengan saya, Akmal Najir dan juga Dr. Izam. Kita bukan apa, seronok bila kita cakap sukan hoki ni kan, dapat hobi yang sama. Wah, hobi yang sama. Baik, Doktor, kalau kita nak bercakap mengenai pertandingan kan, yang telah diadakan sepanjang tahun 2000 sehingga tahun 2022. Apa antaranya pertandingan tersebut yang telah dijalankan, Doktor? Okey, Mak, di antara pertandingan antarabangsa bermula daripada tahun 2020 hingga tahun 2022. Okey. Yang telah disertai adalah kejohanan First International Hockey Tournament di bawah kelolaan National Hockey Development, iaitu NHDP. Kita namakan dia adalah Minawan Cup. Di mana ia diadakan pada 25 November hingga 3 Disember yang lepas. Bertempat di Stadium Hoki Bukit Jalil. Yang diakhiri dengan Sekolah Sukan Tunku Mahkota Ismail sebagai juara dan Jepun adalah runner up. Kita kalahkan negara Jepun. Kita kalahkan negara Jepun. Nampak. Saya beri itu. Dan selain daripada itu, pada masa yang sama, kita telah hantar pemain-pemain daripada gabungan daripada Sekolah Sukan Malaysia Bukit Jalil, Sekolah Sukan Tunku Mahkota Ismail dan Sekolah Sukan Malaysia Sabah di dalam kejohanan Festival Hoki di Australia, iaitu WA Griffin Cup pada bulan November itu juga. Itu dia. Dan kita dapat tempat kedua. Tempat kedua. Johan. Johan siapa? Australia? Johan Australia sendiri. Okey. Tapi kalau kita dapat kalahkan negara Jepun tu, kira hebat lah kan? Sebab itu bukan sahaja antara pencapaian, sebenarnya banyak lagi pencapaian bagi sukan hoki di Malaysia ni di peringkat kebangsaan. Betul, Doktor kan? Betul. Kalau saya nak sebutkan, mungkin saya rasa tidak layak. Yang paling layak adalah Dr. Izzaham sendiri. Antara pencapaian terhebat bagi sukan hoki di Malaysia kita. Okey, sekarang untuk pencapaian sukan hoki Malaysia kita secara keseluruhannya adalah ranking dunia, kita kedudukan nombor 10 dunia. Itu kita pernah memenangi pingat emas dalam sukan C sebanyak 15 kali, Kemal. Wah, nampak tak? 15 kali tau pingat emas di sukan C kan, Doktor kan? Nanti coming soon, insya-Allah 16, 17, 18, 19 dan seterusnya. Okey, apa lagi antaranya, Doktor? Pingat perak Sukan Asia 2018, 2010 dan Men World Cup 2023 FIA Shodisha. Itu dia. Baik, Doktor, kalau kita nak bertanya juga kan macam perkembangan kemajuan murid ni yang terlibat dalam sukan ini, bagaimana? Katanya ada 95% murid ini dah berjaya. Okey. Apa yang sangat membanggakan di dalam program pembangunan sukan hoki ini ialah hampir 95% atlet murid dapat melanjutkan pelajaran ke IPTA dan juga IPTS, serta hampir 50% berjaya mewakili negara daripada program ini, dan juga 90% mewakili kelab dalam kejohanan Liga Hoki Kebangsaan. Dan di antara pemain-pemain daripada Sekolah Sukan Malaysia yang dalam tim negara terkini, yang boleh saya senaraikan beberapa pemain lah. Edwin Albert, iaitu goalkeeper kita, Muhammad Razi Rahim, defend, Nur Syafiq Sumatri daripada forward, dan juga Nick Aiman midfield, di mana mereka ini datang daripada Sekolah Sukan Malaysia, iaitu SST IMI lebih kurang 10 orang berada di dalam tim Malaysia, di samping Sekolah Sukan Bukit Jalil, Anderson dan juga
sekolah tinggi setapak. Ya, Ahmad Nazir tidak ada ya dalam senarai itu? Kami sudah. Ya. Mungkin lambat lagi kerana faktor usia kot. Baik, kami nak tahu juga dari segi program sebegini macam mana dapat meningkatkan kompetensi jurulatih dan juga pegawai yang terlibat, sebab kita tahu program ini merupakan salah satu program yang cukup positif kan di dalam sukan hoki di Malaysia ni, Doktor. Okey, peningkatan kompetensi jurulatih dalam program ini melalui pendedahan jurulatih dengan kaedah-kaedah terkini. Iaitu perkongsian idea dan juga pengalaman di kalangan jurulatih-jurulatih dalam dan di luar negara. Ia juga pendedahan jurulatih dengan kejohanan-kejohanan yang berprestij. Kemudian dengan adanya persijilan dan juga khusus refreshment yang dan juga seminar dan bengkel sukan yang diadakan. Di samping itu juga meningkatkan kompetensi jurulatih ini melalui membina rangkaian iaitu networking dengan jurulatih-jurulatih dan juga pemain-pemain daripada luar negara dan juga dalam negara dan juga dengan pegawai-pegawai pengurusan daripada seluruh negara. Itu dia. Baik, Doktor, kalau kita nak bercakap kan mengenai sokongan ibu bapa itu sendiri. Kan kadang-kadang kalau saya ingat lagi zaman-zaman dulu, kalau mak ayah tak datang turun tengok saya beraksi di atas padang hoki, sedih saya. Kan? Tapi kalau zaman sekarang ini, di setiap kejohanan-kejohanan yang diadakan, bagaimana sokongan ibu bapa dan secara tidak langsung juga daripada pihak sekolah, Doktor, adakah ianya cukup memerangsangkan ataupun bergantung kepada cuaca sebenarnya? Kalau hujan tak datanglah. Ini, Doktor. Okey, di sokongan ibu bapa dan juga pihak sekolah dalam program sukan hoki ini sangat memberangsangkan. Alhamdulillah. Kan, dan kebanyakan mereka membantu menyumbang daripada segi tenaga, buah fikiran, wang ringgit untuk kemajuan hoki itu sendiri. Betul. Di mana kalau pelajar-pelajar murid-murid ini untuk latihan dan kejohanan sebenarnya ibu bapa sanggup hantar, mengambil dan sebagainya. Begitu juga mereka berkorban di masa mereka dengan menempatkan murid-murid ni di pusat-pusat latihan yang telah dikenal pasti oleh KPM. Itu dia. Dan kadang-kadang sokongan ibu bapa ni kadang orang kata dia lagi lebih pula daripada pemain itu sendiri. Betul, kan. Dari segi semangatnya, itulah semangat yang kita nak. Sokongan ibu bapa merupakan satu sokongan yang cukup kuat ataupun padu kan untuk murid ini bermain dengan lebih baik. Baik, sebelum kita nak tutup kita punya sembang aktif kali ini kan, Doktor, antara harapan Doktor sendirilah kan untuk sukan hoki di Malaysia di peringkat sekolah-sekolah ini, Dr. Izham. Harapan saya kan, dia agak harap program dan juga aktiviti sukan hoki dalam kalangan atlet murid dapat dimantapkan lagi dengan sokongan semua pihak. Amin. Terutama sekali dalam aspek penyediaan kemudahan latihan dan juga pertandingan. Okey, usaha-usaha murni daripada pihak KPM bersama-sama dengan rakan strategik iaitu Majlis Sukan Negara, Konfederasi Hoki Malaysia dan juga agensi-agensi kerajaan, kelab-kelab swasta dan juga masyarakat perlu diteruskan. Di samping diperkemaskan lagi dengan agar kegemilangan sukan hoki ini dapat mencongkil bakat-bakat untuk backup pasukan-pasukan negara yang insya-Allah akan layak ke pertandingan Olimpik yang seterusnya. Ya, baik. Doktor, saya sebagai seorang bapa, Doktor juga sebagai seorang bapa, betul? Ya, wah. Ini kenapa tiba-tiba tanya pasal benda ni? Tak ada, Doktor, sebab kadang-kadang kan mungkin ada setengah pihak saya cakap seperti ibu bapa lah kan, bagi mereka, sukan co-curriculum ini dah tak penting untuk anak saya atau untuk murid saya ke, sebab nak belajar akademik saja kan. Tapi mungkin daripada Doktor sendiri sebagai seorang bapa juga, bagaimana Doktor melihat aktiviti co-curriculum ini dapat membentuk seorang murid itu, menjadi murid itu menjadi seorang murid yang berjaya, bukan saja berjaya dalam sukan akademik, malah di peringkat co-curriculum juga. Khususnya di peringkat sukan
itu sendiri, Doktor? Melalui penglibatan atlet murid dalam sukan hoki, ilmu dan juga pengalaman yang diperolehi secara langsung ataupun tidak langsung akan mematangkan mereka. Ya. Mendidik mereka mempunyai sifat patriotisme, semangat cintakan negara. Betul. Yang tinggi dan membantu membimbing atlet murid untuk menjadi mereka lebih berdisiplin. Tidak mudah putus asa dan mempunyai semangat juang serta tabah untuk mencapai keinginan dan juga cita-cita di dalam hidup mereka. Di samping itu juga penglibatan mereka ini di peringkat tertinggi seperti kejohanan MSSM dan juga peringkat antarabangsa mereka akan mendapat markah PAJSK yang disediakan oleh kementerian sendiri. Itu dia. Terima kasih banyak-banyak, Doktor. Jadi kepada ibu bapa, dengar ini baik-baik ya. Saya nak nasihat ibu bapa kalau saya. Bukan kerana apa, kadang-kadang bila ada sukan yang murid-murid ini minat kan, contohnya seperti sukan hoki kan, Doktor kan, sokonglah mereka. Kalau tidak dapat daripada sokong daripada bantuan wang ringgit, sokong mereka daripada sokongan moral. Betul? Kerana itu membantu anak anda menjadi atlet yang berjaya bagi negara kita Malaysia yang tercinta. Terima kasih Dr. Izham selaku penolong pengarah unit kejuratihan di sektor kurikulum, kejuratihan dan penggalakan sukan kurikulum dan kesenian. Banyak yang kita dapat di dalam topik kali ini kan, iaitu mengenai sukan hoki ini. Jadi Dr. Izham, terima kasih sekali lagi. Dan kepada anda, terima kasih juga saya ucapkan kerana telah setia bersama dengan saya selama 1 jam ini. Atau apa lagi topik-topik yang bakal dibincangkan, nantikan Sembang Aktif seterusnya. Saya Akmal Azri, ini Dr. Izham. Assalamualaikum. Bye-bye. Doktor, jom kita main hoki. Jom. Didik TV KPM